أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kita banyak-banyak ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dan juga dengan berkat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasihnya dan juga dengan berkat dan juga keramat dan hikmat kedua ibu bapa kita, maka sama-sama dapat kita berada pada malam ini dalam satu program yang telah diatur. Baiklah, kita sambung balik pengajian kita ataupun pembelajaran kita pada kelas yang lalu. Pada tuan-tuan puan-puan yang baru pertama kali mengikuti pembelajaran kita pada malam ini, bolehlah merujuk kepada rakaman kita pada sesi pembelajaran yang lalu. Saya sudah menerangkan juga tentang fadilat ataupun kelebihan-kelebihan orang-orang yang mempelajari Al-Quran ini. Kata baginda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sabda baginda Rasul bermaksud sebaik-baik di kalangan kamu itu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan juga mereka yang mengajar Al-Quran. Banyak-banyaklah kita baca Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Permudahkanlah aku ya Allah, cerahkanlah hatiku ya Allah agar aku dapat baca Quran, dapat belajar Quran. Minta ampunlah banyak-banyak kepada Tuhan. Dia cucilah kita punya hati tu. Kemudian kita mintalah selawat kepada Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala ni kita nak lalu ikut Nabi junjungan ni, turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawatlah kepada dia banyak-banyak, istighfar banyak-banyak, kemudian kita jaga makan kita, kan. Jadi kan kita sambung balik apa yang telah kita kupaskan pada minggu yang lalu sebagai satu tambahan lagi. Pada minggu yang lalu kita belum lagi, saya sudah cakap lah bahawa Al-Quran ini diturunkan ya secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh 23 tahun. Yang membawanya, yang membawa wahyunya itu siapa? Iaitu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah, dikira rakan karib Nabi jugalah ya, iaitu malaikat Jibril ya, yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Bagaimana wahyu ini diturunkan? Bagaimana wahyu ini disampaikan? Ada berbagai-bagai cara ya. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya menerima wahyu, dan pada ketika itu peha baginda terhempaplah kepada peha sahabat. Pada waktu itu menerima wahyu daripada malaikat Jibril. Dek kerana beratnya wahyu itu, macam bukan kita kata beban, kita katakan macam tanggungjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah sahabat yang tertimpa pehanya tu rasa macam beratlah dia punya peha tu apabila Nabi Muhammad menimpa akan pehanya. Dapat rasa macam itulah beratnya Nabi Muhammad nak menerima amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu contoh kadang-kadang Nabi Muhammad berpeluh-peluh menerima wahyu. Itu tanda-tanda kedatangan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Rasul. Dalam bahasa Arab lah, dalam bahasa Arab. Kalau kita jumpa pula Quran ni kan dalam bahasa lain pula, itu bukan Quran lah namanya. Sebab apa? Kalau Quran tu dia mesti dalam bahasa Arab. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata kan, alif tu 10 kali ganda, lam tu 10 ganjarannya, mim tu 10 ganjarannya. Tuan tak nak rebut ke? Ni cerita pahala lah ya. Oh ya ke? Habis yang terjemahan saya baca, terjemahan saya baca, tuan baca tu dapat segala benda yang baik Tuhan bagi dapat. Tapi yang ini dah tentu Nabi kata dah tentu alif 10, lam 10, mim 10. Kalau baca bismillah banyak-banyak kali. Kalau baca Al-Fatihah, banyak huruf ada dalam tu. Jadi maknanya apa? Maknanya lebih baiklah kita baca, usaha dapat baca yang Arab, kemudian barulah kita dapat baca yang terjemahan dalam bahasa Melayu punya pula. Lagi bagus. Sebut tu dapat baca pahala dah. Tengok Allah Ta'ala bagi pahala.
memuliakan akan Al-Quran tu. Sebaik-baik kemuliaan, Allah Ta'ala kata dalam hadis kursi tak silap kejadian ni ialah kalam Allah. Yang kedua, kita tahu arti dia, terjemahan lah, bagus. Kita carilah tafsir ni apa. Oh, tafsir Ar-Rahman ada, tafsir Al-Munir ada, tafsir Jalalain ada, kan? Mentafsirkan tentang satu ayat yang kurang faham oleh pembaca. Jadi kalau terjemahannya kadang-kadang kita tak tahu apalah maksud ni, macam manalah caranya. Buka tafsir, menceritakan tentang ayat ni apa pentafsiran dia. Contohlah. Lepas dapat tafsir, nak pergi ke peringkat yang keempat pula. Apa dia? Kan? Ada orang dia nak hafal. Bolehlah hafal. Tahfiz pula. Tahfizul Quran, dia nak hafal. Baguslah tu. Kenapa kita namakan surah lazim? Surah lazim tu memang orang kata surah lazim ni sebab kita lazim baca dalam sembahyang. Lazim ni apa? Mestilah. Surah yang mesti dihafal. Dalam rumah tu, satu rumah tu, satu orang mesti hafal. Kalau semua hafal lagi bagus. Satu rumah tu dikira imam. Kita anggap tu imam hafiz lah. Kalau dapat hafal dari Ad-Duha sampai An-Nas tu ada 22 surah tak silap saya tu. Kan? Tu kira api kecil lah. Kau nak lelaki kan? Sebab dia nanti nak jadi ketua keluarga. Sebab tu kita kena hafal juga. Dua je yang payah pun, Al-Alaq dan Al-Bayyinah. Panjang sikit kan? Yang lain-lain tu boleh. Sebab tu kita namakan. Tapi kalau kita baca je kan, kita baca je, memang dapat pahala kan? Tapi bila kita baca terjemahan, pasal apalah Tuhan banyak kali cakap macam ni Afala tasma'un. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kau tak tengok ke macam mana unta tu dijadikan Tuhan? Tuhan suruh kita tengok macam mana kejadian unta ni. Tu. Jadi setiap sesuatu itu ada apa? Ada iktibar yang boleh kita ambil. Menunjukkan kaya Tuhan ada pada kita. Kaya Tuhan ada pada kita. Begitulah juga dengan membaca Quran. Kan? Kalau kita kata rasa tak boleh je, kan? Kita serupa cakap macam Tuhan tak boleh bagi kita baca. Tuhan tu lemah lah pula. Boleh ke cakap macam tu? Usaha pada kita, jadi tak jadi tu Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Sabar je lah. Dah ujung usia kita 1 tahun nak mati, kita boleh baca Quran. Macam? Nak kata apa? Nak kata Tuhan miskin lah. Tuhan ni bagi aku ujung-ujung usia aku pula boleh baca Quran. Itu nak kena jadi pula orang yang bersyukur pula. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau syukur aku tambah lagi lah. Mazhab Syafi'i ataupun kita orang Nusantara ni, kita baca riwayat Hafs an Asim. Imam kita Hafs an Asim, ya. Jadi bersambung daripada Hafs an Asim As-Sulami kemudian kepada sahabat iaitu Ali, dan juga terus ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanad kita ni ambil lah. Jadi bila kita belajar ni, yang kita belajar tajwid ni, kan tuan-tuan semua, adalah daripada mana? Adalah daripada Imam Hafs an Asim. Jangan pula nanti kita pergi ke Maghribi sana, kita pergi negara Afrika sana. Lain pula dia baca. Dia baca Quran apa ni Itu dia baca riwayat qiraat imam lain lah tu. Qiraat kita, imam kita Hafs an Asim. Ya. Janganlah pula kita cakap salah pergi Mekah, nanti kita dengar orang ni baca salah. Sebab tu kita ada 13 qiraat. Ada yang ada Tok Guru lain kata ada yang sampai 20 qiraat. Tapi kita cerita 13. Senang cakap 13, 3 tak terima. 10 yang diterima, 7 yang masyhur. Maksudnya 7 ni yang sedang dibaca dekat dunia ni lah. Termasuk orang-orang yang mempelajari ilmu Al-Quran, dia boleh baca 7 qiraat, dia boleh baca, kan? 3 ni, ada yang kata lagi 3 tu, yang tak masyhur tu, itu dalam teori. Tidak diamalkan dah zaman sekarang, kan? Tapi teori sebagai dia penuntut
orang yang menuntut di dalam ilmu Al-Quran, dia kena tahulah. Kalau dia tok guru Quran lah nanti kan, dia mahir ni, jadi tok syekh lah kiranya. Dia kena tahulah semua tu Itu pengenalan sahajalah tentang qiraat kan. Saya dah bagi tahu pada kelas yang lalu bahawasanya penulisan Al-Quran itu sudah bermula daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Ditulis di atas pelepah tamar, di atas tulang binatang kan. Jadi pelepah-pelepah kayu dah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah tulis dah. Nabi Muhammad mintalah sahabat yang menulisnya. Zaid bin Sabit pun tulis, Abdullah bin Mas'ud pun tulis tapi tidak dikumpulkan tidak dikumpulkan ataupun kita katakan tak buat macam buat buku lah begitu. Pada zaman Abu Bakar ada satu peristiwa memerangi orang-orang murtad pada waktu itu banyaklah sahabat ni yang telah terkorban dalam perang Yamamah memerangi orang yang enggan membayar zakat. Bila Muhammad meninggal dunia, Muhammad dah tak ada mukjizat lagi dah ni katanya. Tak dapat jumpa Muhammad dah, murtad. Zaman tu lah kan, tak nak bayar zakat. Zaman tu lah, zaman Abu Bakar. Dia khawatiri sahabat-sahabat yang meninggal ini semua yang habis Quran. Habis Quran. Kemudian meninggal lah sahabat. Berapa orang sahabat meninggal? 70 orang meninggalnya. Kemudian Abu Bakar, Umar pun jumpa Abu Bakar. Umar, wahai saudaraku Umar kan, sahabat aku. Tak apa kata kita kumpulkan Al-Quran ni, kita buat dia macam buku lah. Macam tu kan. Sebabnya takutlah pula nanti banyak pula berlaku perang-perang lagi. Mati lagi sahabat lagi. Orang yang mati, yang pergi perang syahid tu pula tu, semua yang hafal Quran pula tu mati lagi. Lama-lama yang hafal Quran ni, yang hafal Quran meninggal semua. Semua syahid dalam perang. Lepas tu Abu Bakar menjawab balik, Umar, sahabat aku, takkanlah aku nak buat benda yang Nabi tak buat. Tu benda Nabi tak buat orang kata bid'ah. Tapi bukanlah kita kata bid'ah tak baik kan. Itu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Walaupun Nabi Muhammad SAW tak buat kan. Tapi Abu Bakar tu telah mengarahkan sahabat Zaid bin Sabit untuk tulis. Umar dengan Abu Bakar ni bincang-bincang balik, pilih. Kita ambil lah, kita pick ni siapa ni, Zaid bin Sabit lah. Kerana keahliannya di dalam Al-Quran. Tak ada orang lain yang nampak keterampilannya ialah Ali kan. Jadi Zaid pun kata juga, takkanlah aku nak buat benda yang Rasulullah tak buat. Aku nak buat buku ni. Tapi Abu Bakar dan Umar pun kata, insya-Allah perkara ini baik mengumpulkan Quran ini. Moga-moga Allah Ta'ala lapangkan hati kita kan. Abu Bakar dengan Umar ni berlapang hati, berlapang dada. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan atas usaha kita ni kemudian atas saranan itu, maka Zaid pun telah menjalankan usaha lah untuk apa? Untuk mengumpulkan lembaran-lembaran ataupun pengumpulan Al-Quran daripada sahabat-sahabat semua menjadi satu, dapatlah dibukukan. Kemudian pada zaman Umar dijaga, kemudian diserahkan kepada Hafsah atau anak Umar untuk dijagalah sehinggalah pada zaman Uthman. Bila sampai ke zaman Uthman ni, berlakulah lagi satu perang kan. Di Armenia. Seorang sahabat ni baca Quran, seorang sahabat ni dengar. Lepas tu dia gaduh, bertumbuk lah dia. Pasal apa kau baca salah? Aku pun ambil daripada Rasulullah SAW. Kau baca lain, aku baca lain. Sampailah perkara ini ke Uthman kan. Pada waktu itu Islam ni dah mula tersebar kan. Dan orang pun yang belum masuk, yang orang Arab dah masuk Islam. Yang Arab tu tak apalah, dia dah Arab kan. Dia tahulah baca
sebutan-sebutan bahasa Arab ni. Yang orang ajam ni ataupun orang yang bukan Arab baca Quran banyaklah salahnya. Kan? Maka itulah atas sebab tersebut berlaku perselisihan di kalangan sahabat. Maka Al-Quran itu pun diusahakanlah pada zaman Uthman. Diarahkanlah pada sahabat untuk apa? Untuk dikumpulkan. Dikumpulkan dan Uthman menggunakan powernya tu mengarahkan untuk dijadikan satu je Quran yang induk. Yang Quran induk dikumpulkan jadi satu saja. Itu dipanggil Mushaf Imam yang utamalah, ya. Sebenarnya pada sahabat-sahabat ini dia ada personal simpanan personal. Macam tu. Kan? Katalah macam Abdullah bin Mas'ud ada dia punya mushaf dia. Ubay bin Ka'ab ada dia punya mushaf dia. Abu Musa Al-Asy'ari ada dia punya mushaf dia. Dia ada personal punya. Ya, dan juga ada di kalangan sahabat itu ada lembaran-lembaran yang tak ada. Ada pada sahabat lain. Jadi ada yang ada, ada yang tak ada. Macam mana kan? Jadi masing-masing pun ada personal je. Jadi Uthman telah mengarahkan agar itu untuk semua tujuan-tujuan peribadi lah, untuk simpanan sendiri. Dia buatlah sendiri punya. Kemudian pada zaman Uthman ni dia telah mengarahkan semua ni dah dikumpulkan ada satu mushaf induk kan? Kemudian mesti dibakar. Yang lain-lain tu yang ada simpan-simpan peribadi tu semua dibakar. Jadilah yang dikatakan pada zaman Uthman itu apa? Dikumpulkan menjadi satu lah ya pada zaman Uthman. Kemudian disalin dan juga dihantarlah ke Basrah, dihantar ke Kufah, dihantar ke Yaman, dihantar ke Mekah, dihantar ke Madinah, ya. Ada 6 ke 7 lah ya. Itu yang dikatakan yang induk. Yang induk. Jadi dihantar ke tempat-tempat utama lah, yang tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Ya. Jadi daripada situlah yang dinamakan Rosam Uthmani. Ada satu peristiwa sahabat ni mengadu kepada Nabi. Bila dua-dua bergaduh, dua-dua jumpa Nabi. Kemudian dah ambil daripada mana? Daripada Rasulullah. Kau ambil daripada mana? Aku ambil Rasulullah juga. Dua-dua jumpa Nabi. Kemudian akhirnya Nabi kata apa? Nabi kata, betul lah tu. Dua-dua pun betul. Jadi makna kata apa? Kiraat ini memang yang diterima di dalam pembacaan kita, di dalam pembacaan orang-orang Islam. Dan saya ulang balik, 7 tempat tu dihantar Quran tu dihantar ke Mekah, dihantar ke Syam, dihantar ke Basrah, dihantar ke Kufah, Iraq, Madinah, ya. Satu lagi dihantar dipegang oleh Saidina Uthman sendirilah, ya. Sebab itulah dinamakan Mushaf Uthmani. Usaha dikumpulkan, disatukan, ya, pada zaman Uthman. Apakah ada ciri-ciri ya dikatakan Mushaf Uthmani itu? Mestilah ia itu berasal usul bersanad daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad itu menerimanya daripada Jibril, ya. Dan di dalam bahasa Arab. Kita dah habis bab pengumpulan Al-Quran. Kita pun dah habis menceritakan tentang sejarah Al-Quran, ya. Kita pun dah ceritakan tentang kelebihan-kelebihan membaca Al-Quran. Kemudian kita masuklah ke topik kita yang seterusnya. Minggu lepas kita dah terangkan alif, kita dah terangkan ba, kita sudah menerangkan macam mana nak sebut huruf ta. Sebab kalau kita salah sebut, nanti akan menukarkan makna ayat Quran tu. Tukar perkataan ke, bila tukar baris makna jadi lain, bila tukar huruf makna pun jadi lain. Kita panjang sikit makna jadi lain, kita buang tanda mati makna jadi lain, kita buang sabdu makna jadi lain. Salah sebut.
Nama tadarus ni apa? Tadarus. Tadarus ni dalam bahasa Arab ataupun dalam bulan Ramadan kita ada tadarus. Engkau baca, aku semak. Aku baca, engkau semak. Makna tadarus saling belajar mempelajari. Bukannya kita nak ligan sampai 27 Ramadan. Janji kata kau baca muka surat ni, kau baca muka surat ni, kau baca muka surat ni, cukuplah satu juzuk. Dia bukan macam itu. Jadi saya ulang balik lah kan. 3 huruf yang kita baca minggu lepas. Alif, bukan alif. 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 Nampak? Alif. Ha. Alif. Sebut sama-sama semua. Alif. Ha. Alif. Saya ambil pelajaran daripada apa? Daripada alif, ba, ta, sa, jim sampai ya. Macam itu. Tapi hari ni kita belajar cara kita lah. Alif, ba, ta, ta, ta. Tuan-tuan, perasan tak dalam nota yang telah dikirimkan dalam grup kita, belajar apa tu? Ada kata apa? Ada huruf-huruf yang berdiri dengan sendiri kan? Lepas tu ada huruf-huruf yang berkembar dua, betul tak? Kemudian ada huruf-huruf yang berkembar tiga, betul kan? Ba, ta, ta. Sama je bentuk dia kan? Titik saja yang menyebabkan ia berbeza. Jim, ha, ho. Titik kan? Kembar tiga. Sin, shin. Bukan shim. Shin. Shin panjang ni, shin. Kan? Sin. Shin. Kembar dua. Sod. Dot. Kembar dua. Ain. Wain. Kembar dua. Bukan rain. Wain. 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 Bukan rain. Bukan rain. Lagi? Dal. Zal. Kembar dua. Dal. Zal. Bentuk dia sama. Ada yang ada titik, ada yang tak ada titik. Lagi? Ro. Zai. Kembar dua. Yang lain-lain tu berdiri dengan sendirinya. Single lah satu. Macam tu kita nak tengok kan? Kita nak faham mudah lah, ya. Dalam kita belajar huruf Roman kan? Tak? Kita belajar sebutan, tak apalah, sebutan Melayu ke, orang putih ke, dia mesti ada huruf-huruf vokal. Apa huruf vokal tu? A, E, I, O, U. Yang lain dinamakan huruf konsonan kan? Itu belajar huruf Roman. Ayam. Lagi? Film. Lagi? Orang. O. I. Apa I? Apa? Ada elak. Udang. Macam tu lah. Tapi dalam bunyi Arab, suku kata dia. Suku kata. Bukan bunyi A tau. I, U. 3 je. Kalau ba di atas, ba. Kalau ba baris bawah, B. Kalau ba baris dhammah depan, bu. Bunyi hujung. A, I, U. Ba, bi, bu. Ta. Sebut. Saya dengar. Fauzi. Ta, ti, tu. Da. Kan? Betul lah tu Amir. Da, di, du.
Lagi? Sa? Betul. Cik Amalina. Sa, si, su. Betul, 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 betul. Senang tak? Sebab apa? Kita belajar style bunyi. Tapi zaman dulu-dulu pakai muqaddam. Pakai kaedah Baghdadiyah. Kan? Dulu eja susah tak? Tapi sekarang ni ada sistem qiraati, ada sistem iqra. Kita bunyi je senang-senang lah. Tak percaya tuan tengok. Ro apa dia? Ri, lagi? Ru. Kan betul tu. Lagi? Do, di. Boleh pun do, di, du. Siapa kata susah? Senang je. Sebab apa? Sebab kita faham konsep bunyi. Ha, hi, u. Jadi Arab ni, bunyi itu je. Ha, hi, u. Kalau panjang, kalau panjang. Panjang? Macam ni. Ba, bi, bu. Panjang. Betul lah tu. Tapi, kalau baca panjang, kalau dalam Quran panjang, mesti dipanjangkan. Kalau tidak ada, kalau panjang, dinamakan mat. Dinamakan mat panjang. Kalau dia tidak ada huruf mat, tak ada alif, tak ada waw, tak ada ya, dia baris saja. Babi bu. Contoh kan? Tak boleh baca panjang. Babi bu. Macam itulah. Babi bu. Babi bu. Contoh. Tati tu. Jajiju. Tapi Ya. kalau dia ada alif, ja. Kalau ada waw, jadi ju panjang. Kalau ada ya, jadi ji. Jaji ju. Kan panjang tu? Senang kan? Ju. Senang, dia tak susah. Tuan-tuan, tengok nanti dalam Iqra 1, muka surat 1 sampailah muka surat 10 tu, ataupun sampai muka surat 20 tu, itu semua latihan baris. Dan latihan pendek, jangan panjang. Kakiku, tatitu, babibu, dadidu, dadadi, dididu, yayiyu, yiyu, yuyiyi. Macam tu. Dia pendek. Sebab apa? Sebab tak ada alif, tak ada waw, tak ada ya. Sebab tidak ada huruf mat, iaitu alif. Sebab tidak ada waw, iaitu huruf mat waw. Sebab tidak ada ya, iaitu huruf mat ya. Kan senang? Konsep dia senang. Yang panjang mesti ada huruf mat. Kalau ada alif, ka. Kalau ada ya, ki. Kalau ada waw, ku. Macam itu saja. Huruf yang keempat hari ni kita belajar. Kalau minggu lepas saya sebut huruf ta. Kat mana? Ta sini ya. Hujung lidah. Pergi belakang gigi depan. Ta. Ujung lidah. Pergi ke mana? Belakang gigi depan. Wa ila usulil sanaya al-ulya. Itu bahasa Arab lah. Ke pangkal gigi atas depan. Ni. Ada 3. Ta, dal. Ta, dal, to. 3. Huruf ta. Ta. Contoh dia anta, kuntum, fattabi'uni. Lepas tu sa. Ujung lidah. Ma ikhrajil lisan qalilan. Ni. Ta. Salasatun. Kita ulang balik ni. Saljun. Sa. Zo. Zal. Sama tu. Sa. Zo. Zal.
Zal. Siratal ladzi. Ladzi. Zi. Dua gigi depan, hujung. Keluarkan sikit dia. Siratal ladzi. Siratal ladzi. Jangan siratal ladzi. Itu saya kata. Zal jangan tukar jadi zai. Zal jangan tukar jadi zai. Tu zal salah sebut. Siratal ladzi. Ini siratal ladzi nak enam tahun lain madu biar lain maladoli amin. Pop terus rukuk. Tak jadi macam tu. Jadi berapa banyak orang baca salah. Nanti Fatihah kita nanti tak sah pula. Lepas tu yang kawan-kawan kita check dengan kawan-kawan kita. Tu tanggungjawab siapa tu nak check? Kita lah, tanggungjawab kita lah tu. Kawan ke, anak kita ke, abang kita ke, kakak kita dan keluarga kita. Tanggungjawab kita tu, ambil lah tanggungjawab. Jangan kita kata, aku nak check kau punya Fatihah. Kita nak belajar cakap ke dia. Jangan salah sebut, nanti semayang kita tak sah cakap macam tu, elok-elok. Mesti punya kawan baik punya kawan dia mesti terima punya teguran kita. Macam ni, aku belajar dengan ustaz tu macam ni lah. Siratal ladzi. Tak apa, hari ni satu je cukup lah. Bukan hari ni kena belajar 10, satu je. Esok belajar lagi. Ni nak bagi tahu huruf apa? Huruf sa tu sama. Tak. Jadinya itu baru satu tau siratal ladzi. Belum lagi mustaqim lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Huruf qaf kat sini pangkal lidah. Mengenai ke langit lembut sebelah dalam. Ni pangkal lidah. Berapa ramai orang baca mustaqim? Ihdinas siratal mustaqim. Kaf. Mustaqim. Elok-eloklah kita minta Tuhan, ya Allah bagilah aku jalan yang lurus. Mustaqim ni jalan lurus. Bahasa Arab lah, satu persatu mak dia. Hidayahkan, kurniakan aku hidayah jalan yang lurus. Jalan menuju tauhid kepada Allah Ta'ala, menuju syurga, menuju kebaikan. Bila kita punya mustaqim, kau ni nak minta jalan apa ni, kata. Jalan apa kau nak minta ni? Salah pun salah sebut. Tak ada makna mustaqim. Saya pun tak tahu makna mustaqim. Sebab apa? Sebab dia bukan sebut dengan qaf. Dia sebut dengan kaf. Mustaqim. Itulah dia. Macam boleh je tak huruf Arab ni? Huruf Arab semua boleh je. Macam mana je huruf jim? Jim, ya, mim. Jim. Kalau tak percaya kan, kita baca alif lam mim. Tu huruf Arab lah tu. Tapi kita cakap lam. Huruf lam kan? Mim. Cakap sebutlah huruf lam. Tak adalah panjang. Tapi bila sampai baca Quran, dalam surah Al-Fatihah, dalam surah Al-Baqarah tu, alif lam mim. 6 harakat. Mak lazim harfi mukhaffaf, pada mim mak lazim harfi mustaqal, pada lam kena dengung lam. Nampak? Jadi boleh je. Huruf Arab semua boleh je. Lam, alif, mim. Mim, ya, mim. Kan? Bukan jin. Huruf jin. Tak ada huruf jin. Huruf jim. Dapat baby? Jim. Okay. Huruf jim keluar kat mana? Dia tanya kita. Tengah lidah terus ke langit keras. Tengah lidah terus langit keras. Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak sebut? Tuan tambah alif, kemudian matikan huruf yang kita nak sebut. Tahan. Tengok saya buat. Lepas ni praktis. Lepas ni buat ya. Tengok ya. Kita matikan huruf jim. Tahan. Ke mana pergi dia? Buat. Fauzi. Tahan. Tengok tengok ni. Tahan. Nampak ni? Ini lidah. Tengah lidah ni. Tengah lidah ni. Ni. Terus langit-langit keras. Dia pergi sini. Tahan. Nampak? Tahan. Itu cara kita nak tahu di mana dia punya makhraj. Ha. Ha kat mana? Ustaz, ha kat mana Ustaz?
Kalau mengajar orang Melayu senang je. Macam mana? Pedas. Kat mana keluar dia? Ni. Kerongkong. Nampak kerongkong? Ni kerongkong kita ni kan? Tengah kerongkong. Macam mana nak sebut? Tahan. Kat sini. Tambah alif, matikan huruf yang kita nak sebut. Habis kenapa saya nak kena belajar ni Ustaz? Supaya kita dapat bezakan antara ha dan ha. Ha apa? Ha ketawa. Ha besar lah cakap. Ha mata kucing. Kan? Macam tu. Ha besar. Sebab tu nak kena beza ha dan ha. 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 Lagi apa? Ha. Lepas tu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Orang Melayu banyak sebut kha kan? Kha. Salah lah. Kha. Kenapa salah? Dia tidak memberi sifat isti'la. Sifat apa? Sifat apa? Kho ni. Kalau dia berbaris di atas bunyi kho, khi, khu. Walaupun dia mati, tetap ada dia punya sifat lagi. Ya. Jadi jangan sebut huruf kha. Sebut huruf kho. Salah satu daripada huruf isti'la. Ya. Tebal, tinggi, besar sifat dia. Jangan baca kha. Contohnya apa? Orang Melayu sebut apa? Hari apa? Lepas Rabu hari apa? Orang Melayu sebut Khamis. Terus dia sebut Khamis. Tak apa lah orang Melayu. Orang Melayu ni ambil perkataan Arab banyak. Sepatutnya Khamis. 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 Lesa Khamis. Bukan Khamis. Khamis. Khamsatun. Urut 5. Khamsatun. Bukan khamsatun. Sepatutnya khamsah. Khamsatun. Dari atas. Khamsatun. Dekat mana keluar hurufnya? Kat mana keluarnya? Ujung kerongkong. Ujung kerongkong kat sini lah. Mana? Tahan. Cuba tahan rasa kat sini. Kan ujung ni. Takkanlah bunyi sini pergi ke sini tangan tu. Tak, tangan pun salah. Tengok sini lah. Sini, ujung. Sebut. Kan rasa sini. Kerongkong huruf ha. Pangkal sebut huruf ha. Ha besar. Ujung ni huruf kho. Kat sini. Tahan. Sini. Ujung. Tengah. Pangkal. Bila sebut kho, mestilah rasa kat sini. Takkanlah rasa kat bawah pula. Jadi, janganlah kho sebut ha. Ha sebut kho. Huruf apa? Huruf kho. Bukan huruf ha. Ha salah. Huruf kho. Begitu ya. Ni kembar apa? Kembar 3. Jim, ha, kho. Kembar 3. Habis. Cukup dah sampai situ. Untuk malam ini. Kan? Tak apalah. Pelan-pelan. Lepas tu ni ulang kaji. Cari perkataan dalam Al-Quran tu. Huruf mana permulaan huruf kho? Apa dia? Permulaan huruf ha. Apa dia? Cuba praktis baca sama-sama. Ya. Huruf kho ada tak dalam surah Al-Fatihah? Tak ada. Ada? Tak ada. Kan? Tengok balik nanti. Ya. Kita masuklah pula minggu lepas kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 4 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Laju baca. Dua saja kan. Yang baru masuk nanti rujuk pada rakaman yang lalu. Nama Al-Fatihah tu ada berapa? Ada 12 namanya. Dimuliakannya Al-Fatihah itu sebagai pembukaan di dalam Al-Quran. Jadi pendek kata Al-Fatihah ini adalah sebagai Ummul Kitab, dinamakan Ibu Al-Quran. Ya.
ataupun kaedah bahasa Melayu sebut parti Quran itu Al-Fatihah. Tu nama parti. Fatihah, parti lah macam tu lah lebih kurang. Sebut pada surah Al-Fatihah 7 ayat. 7 juga. Ada 7 ayat. Ya, dalam 7 ayat itu yang dimulakan dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna dia? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada yang sebut pemahaman dengan kehendak Allah. Ya. Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ya. Bila kita nak sebut, sebelum kita nak sebut, kehendak siapa yang boleh sebut? Tuan-tuan, rasa-rasanya istilah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala barulah kita boleh berkalam, barulah kita boleh bergerak, barulah kita boleh melihat, barulah kita boleh mendengar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Untuk mendapatkan keberkatan pada satu-satu perbuatan itu hendaklah dimulakan dengan apa? Dengan bismillah. Bismillah juga sebutnya. Sebut saja dapat pahala. Tapi bismillah itulah yang kita pakai sebagai satu pemahaman mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala pada keutamaan kita. Dengan kehendak Allah Taala maka bolehlah aku sebut. Dengan kehendak Allah Taala bolehlah aku berkalam. Dengan kehendak Allah Taala bolehlah aku mengangkat takbir. Dengan nama Allah tu pun betul juga. Kan, itu daripada sudut bahasa satu biji penterjemahan dengan nama Allah, dengan nama Allah, ya, dengan kehendak Allah Taala. Bermakna kata pemahaman kita mentauhidkan Allah Taala dalam segala-gala bentuk kita punya iktikad kita punya hati kita punya sebutan kita, dalam segala perbuatan kita, mestilah kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kehendak-Mu Allah Taala barulah aku boleh berkalam, dengan kehendaknya ialah barulah aku boleh berbuat. Semuanya ialah dengan apa? Dengan kehendak Allah Taala juga. Segagahnya kita ini diberikan pilihan, diberikan kuasa kan untuk kita menjalankan apa yang patut pada diri kita dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai satu panduan hidup kita lah, sebagai satu panduan hidup kita di dalam melaksanakan segala yang Tuhan telah wajibkan kepada kita. Kalau Tuhan tak bagi kuasakan kepada kita, kita pun tak boleh nak bercakap, kita pun tak boleh nak melihat, kita pun tak boleh nak berbuat apa-apa, tak ada, boleh semua dengan kehendaknya. Sebab itulah faham tentang Fatihah ini bukan faham satu hari, ya, bukan faham kita belajar dengan tok guru kita satu minggu, sampailah kita merasai sendiri bagaimana caranya yang kita nak sebut. Tapi kalau cerita bab pahala, memanglah semua sebutan tu dapat pahala. Jadi itu yang kita faham pada sudut Bismillahirrahmanirrahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasih Tuhan untuk siapa, sayang Tuhan untuk sekalian makhluk. Kasih Tuhan kepada orang yang dikurniakan Muslim, dikurniakan keimanan kepadanya. Semua orang dapat rahman Tuhan ni. Kan, rahim Tuhan tu hanya orang yang beriman saja yang mendapat, kan? Orang kafir pun dapat ujian, dapat air, dapat apa lagi? Dapat udara untuk apa? Untuk bernapas. Orang mukmin pun dapat. Tapi orang kafir dapat tak nikmat iman? Tak dapat. Tak dapat nikmat Muslim? Tak dapat. Itu kita katakan hanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dinamakan nikmat iman dan Islam. Kemudian yang kedua, ke mana kita? Alhamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebut ulang lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Bismillahirrahmanirrahim pun lagi salah. Jadi macam mana yang betul, Ustaz?
Bismillahirrahmanirrahim. Sebut saja bismillah tu kita iktikad kita mengesakan Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Habis. Him. Jangan him. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas tadi lah. Tadi dah belajar. Rahim. Ujung. Him. 4 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Satu-satu. Ayat yang kedua. Alhamdu. Du. Ujung lidah. Pergi ke pangkal gigi depan. Sini. Du. Da. Di. Du. Budak. Dalam. Dulang. Da. Di. Du. Cuba tahan. Sini. Bukan dadidu. Kalau dadidu dia pergi dekat mana tahu? Dekat ni. Dekat keras, langit keras ni. Yang ujung yang keras ni. Tu dadidu, salah dia. Kena sini ya. Pangkal lagi depan dadidu. Dada. Alhamdu. Lillahi. Lillah 2 harakat. Lillahi. Besar. Bukan lillahi. Pedas. Bukan pedas. Lillahi. Biasa. Lillahi. Rabbil. Jangan baca Rabbil. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Kat mana nak matikan? Min. Bila kita matikan min, lidah ni naik dekat langit-langit keras. Min. Sebab dia mati dengan huruf nun. Huruf nun keluarnya dekat tengah lidah. Diangkat ke langit-langit keras. Min. Nampak? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Abu. Mak kita panggil. Kita pun jawab. Kan nampak? Cuba tengok huruf ain tu. Nganga mulut dia. Cuba tahan. Kat mana keluar dia? Tengah kerongkong. Mak kita panggil. Abu. Ada tak kita jawab? Tak ada. Kita tak jawab. Tak ada. Kita jawab apa? Tu ain. Huruf ain. Jadi alamin. Tu biasa orang akan sebut betul. Tapi cuma nak tekankan alamin. Jangan macam ngalamin pula. Orang sebut dia sebut nga. Jangan sebut alhamdulillahirabbil alamin. Pula salah pula. Dekat pangkal kerongkong salah. Dia alamin. Nampak? Kat situ. Tahan. Tengah kerongkong. Alamin. Okey. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Puji-pujian tu untuk dia lah. Puji. Ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah sekalian alam. Sekalian alam tu. Alam tu kembali kepada mana? Alam. Kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah pertama kita mentauhidkan dia. Yang kedua kita menganggap, kita memberikan menyatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas apa? Atas kurniaannya kepada kita, atas kasih dan sayangnya kepada kita. Kita aja. Tak, sekalian alam. Alam tu termasuklah kita. Kita ni pun kejadian Tuhan juga. Binatang pun kejadian Tuhan juga. Makhluk lain pun kejadian Tuhan juga. Itulah dikatakan semua alam. Berapa banyak alam ada Ustaz? Berapa banyak yang kamu tahu? Segala yang kamu tahu tu semua itulah alam. Senang aja. Puji tu untuk siapa? Puji tu untuk Allah Subhanahu Wa Taala.
Bila kita baca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 kali lepas sembahyang dah. Kan? Subhanallah kita baca 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar pun 33 kali. Untuk menyatakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, aku tambahkan. Macam mana kita nak menyatakan kesyukuran kita? Kita memuji dia. Puji tu, puji je Tuhan, adalah jawab Allah kepada kita. Jawab Allah Ta'ala apa? Oh, hamba aku ni telah memuji akan daku. Itu boleh baca dalam hadis kursi. Apa yang kita baca, Tuhan jawab. Dalam Fatihah yang kita baca, Allah Ta'ala jawab. Oh, hamba aku ni telah memuji akan daku. Begitulah. Dah orang pun cakap dengan kita, kalau biasanya kita tak nak dengar cakap dia kan. Kita nak dengar apa dia minta. Macam tu. Allah Ta'ala Maha Kaya. Kita sebut, kita puji dia. Kan? Menyatakan kesyukuran kita lah yang lemah. Kita lah yang tidak tahu apa-apa. Kita lah yang menapikan segala sifat. Menapikan segala kekuasaan. Menapikan segala yang boleh. Yang kita ni tak boleh. Yang semua yang boleh itu Allah Ta'ala. Habis tu yang kita boleh angkat tangan tu apa? Itu yang kita katakan dengan izin dan kehendak Allah Ta'ala kita boleh angkat tangan. Itu nanti Jabariyah ke, Qadariyah ke, Ahli Sunnah ke, macam mana nak faham-fahamkan dia tu. Tu bab tauhid lah, tu kena belajar lain lah pula. Cuma nak cakap juga kat sini bahawasanya pemahaman kita bila kita baca Al-Fatihah itu mesti kita tahu apa yang kita baca, apa yang kita sebut betul pada sifatnya huruf tu, sebetul pada makhraj huruf tu, betul pula pada tauhidnya. InsyaAllah pelan-pelan kita dapat pada malam ini. Ya, sekurang-kurangnya tak banyak, sedikit yang kita boleh kongsikan dengan tuan-tuan semua. Mudah-mudahan kita mendapat sesuatu yang bermanfaat pada malam ini. Dengan ayat yang kedua kita baca, telah saya kupas daripada sudut sebutan hukum tajwid ataupun sebutan makhrajnya dan juga dengan matnya. Kalau baca laju, 2 harakat. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca laju. Boleh. Ada kaedah martabat membaca Quran dengan bacaan laju, 2 harakat. Ma'aril sukun pun dia baca 2 harakat laju. Dengan syarat mestilah betul hukum tajwidnya daripada semua sudut. Sebutannya, makhrajnya, segala-galanya betul. Habis tu saya nak baca macam mana Ustaz? Baca dari semayang. Baca relax lah. Sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. 4 harakat. Him. Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 6 harakat. Relax. Ambil nafas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Relax. Ambil nafas. Ar-Rahmanir-Rahim. 6 harakat. Panjang. Boleh juga. Itu cara kita. Kita nak baca ni pilihan kita. Jadi menghadap Allah Ta'ala lah kiranya. Tenang-tenang. Pelan-pelan. Baca 4 harakat sederhana. Kan? Khairul umur awsatiha. Sebaik-baik perkara, bacalah dengan yang pertengahan, yang sederhana. Jadi tuan-tuan dah tahu pilihan mana yang tuan-tuan nak pilih. Ya. InsyaAllah kita akan sambung kembali kita punya pengajian kita dan juga pembelajaran kita. Dan kita akan kirimkan rakaman ini dalam grup Telegram kita, InsyaAllah. Moga-moga pada malam ini semuanya dapat manfaat
Dan nasihat saya kepada tuan-tuan semua, balik nanti ulang kaji, kita dah sampai alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal. Berapa dah tu? 7 huruf dah, 8 dah kita dah belajar. Alhamdulillah. Sekejap je 2 kelas dah 8 huruf dah. Ada lagi 20 lagi. Ya. Kemudian sudah ayat 2 dalam Al-Fatihah, ya. Saya sudah menceritakan kaedah sebutan, kaedah baca mat ni yang macam mana, ya. Dan juga sedikit pemahaman daripada surah Al-Fatihah yang wajar kita ketahui apa yang kita baca dan juga kita iktikadkan pada membaca pada sekian-sekian ayat. Moga-moga ianya dapat memberi manfaat dan juga faedah kepada kita semua. Jangan lupa kongsikan kepada rakan-rakan kita yang lain, adik-beradik, sahabat handai kita, kawan keluarga kita dengan satu matlamat, ya, untuk membaiki bacaan Al-Quran, sebutan-sebutan huruf Al-Quran. Belajarlah mempelajari antara satu sama lain. InsyaAllah tuan-tuan semua didoakan mendapat manfaat dan juga mendapat hidayah, kemudahan daripada Allah Ta'ala untuk belajar kalamullah, insyaAllah. Baiklah, itu sahaja celoteh saya, perkongsian saya dengan tuan-tuan semua pada malam ini. Kita berjumpa lagi 2 minggu yang mendatang, insyaAllah, ya. Sekianlah saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.